Assalamualaikum semua. Jom kita tengok video infografik siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum mengenali siapakah Ya'juj dan Ma'juj, mari kenali dahulu siapakah Zulkarnain. Sultan Zulkarnain merupakan seorang raja yang soleh. Beliau mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa hasil daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu hari, Sultan Zulkarnain dan tenteranya telah tiba di satu kawasan dan terjumpa dengan sekelompok masyarakat. Mereka ingin meminta pertolongan daripada Sultan Zulkarnain untuk membina tembok di antara mereka. Malahan, mereka juga turut menawarkan kepada Sultan Zulkarnain ganjaran yang besar. Namun, ditolak oleh Sultan Zulkarnain kerana beranggapan anugerah dan nikmat yang telah diberikan Allah lebih baik daripada ganjaran yang mereka tawarkan. Sultan Zulkarnain merupakan seorang pemimpin yang tidak mengejar harta benda, malahan menjaga kebajikan rakyat. Beliau juga merupakan seorang pemerintah yang menguasai tampuk pemerintahan dari barat ke timur. Setelah mengenali siapakah Zulkarnain, mari kenali siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Apakah maksud Ya'juj dan Ma'juj? Pengarang kitab Asyratu As-Sa'ah berkata, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab. Ya'juj yang berakar kata ujaj yang bermaksud kering kemudian mengeras, dan satu lagi dari kata al-ajju yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Ma'juj berasal dari kata majah yang bererti goncang, ia seolah-olah api yang menggelegak dan membara. Ini menggambarkan gerakan mereka tiada siapa yang mampu menahannya. Tahukah anda, di dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj disebut sebanyak 2 kali pada surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Dalam surah Al-Kahfi ayat 94, Allah berfirman, maksudnya mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara mereka dan kami. Manakala pada surah kedua pula, Allah berfirman, maksudnya, sehingga apabila terbukanya tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Surah Al-Anbiya ayat 96. Ya'juj dan Ma'juj mempunyai kekuatan yang amat kuat. Hanya Allah yang maha berkuasa untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Daripada firman Allah maksudnya, maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Setelah itu berkatalah Zulkarnain, ini ialah satu rahmat dari Tuhanku dalam pada itu. Apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur. Dan adalah janji Tuhanku itu benar. Dan kami biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai, bercampur bau antara satu sama dengan yang lain. Dan kemudiannya akan ditiupkan sangkakala. Lalu kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di padang mahsyar. Surah Al-Kahfi ayat 97 hingga 99. Maka apabila runtuhnya tembok besi, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari kurungan mereka. Tiada seorang pun yang berupaya untuk melarikan diri, apatah lagi menyelamatkan diri daripada serangan Ya'juj dan Ma'juj. Sifat Ya'juj dan Ma'juj.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya kamu mengatakan bahawa kamu tidak mempunyai musuh sedangkan kamu selalu berperang sehingga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata kecil, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah dan wajah mereka seperti perisai ditutupi dengan baju besi. Ya'juj dan Ma'juj suka melakukan kerosakan di bumi, suka membunuh, merosakkan tanaman, membakar rumah, mencuri dan segala kemusnahan dan kerosakan yang lainnya. Mereka sangat bengis dan tidak ada sedikit pun perasaan belas kasihan di dalam diri mereka. Pengakhiran Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis riwayat Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS, wahai Isa, sesungguhnya aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas. Tidak ada sesiapa yang dapat melawan mereka. Oleh itu, segeralah engkau selamatkan hamba-hambaku yang ada bersamamu ke arah Bukit Tur. Kemudian Nabi Isa AS memberitahu hal ini kepada seluruh pengikutnya. Oleh itu, semua orang yang mengikuti Nabi Isa AS bersembunyi di Bukit Tur, bukit yang gersang dan tandus. Tidak ada sebuah kampung pun yang mereka datangi kecuali akan ditinggalkan dalam keadaan yang hancur, dan tidak ada seorang manusia pun yang ditinggalkan hidup. Mereka berjalan dengan angkuh dan kejam sehingga telah banyak negeri-negeri yang mereka rosakkan. Lantas salah seorang daripada mereka berkata, kita telah bunuh warga bumi dan kita telah hancurkan mereka. Mari kita bunuh pula warga yang ada di langit. Lalu mereka pun mengarahkan anak panahnya ke arah langit dan melemparkannya dengan sekuat-kuatnya. Apabila anak panah itu jatuh ke bumi, maka kelihatanlah anak panah itu berlumuran dengan darah. Mereka menyangka bahawa mereka benar-benar telah membunuh penghuni di langit, tetapi apa yang berlaku hanyalah satu ujian Allah terhadap mereka. Mereka sangat gembira dan berseronok meraihkan kejayaan mereka. Dalam waktu yang sama, ketika Ya'juj dan Ma'juj membuat kerosakan, Nabi Isa bersama pengikutnya sedang berada di belakang Bukit Tur. Mereka menjadikan Bukit Tur sebagai benteng mereka daripada bahaya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka hampir kehabisan bekalan makanan. Lalu Nabi Isa AS dan pengikutnya dengan rendah hati berdoa mengharapkan bantuan daripada Allah. Lalu Allah memperkenankan doa mereka. Pertolongan Allah turun dalam bentuk binatang kecil seperti ulat. Binatang kecil ini akan menyengat mereka. Dengan kehendak Allah, mereka mati dengan sebab disengat oleh binatang kecil ini. Mereka mati serentak. Tidak ada seorang pun yang hidup. Bangkai mereka bergelimpangan memenuhi jalan, jurang dan di semua tempat. Melihat kejadian ini, Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya berdoa kepada Allah supaya dihilangkan bangkai dan bau busuk tadi. Lalu Allah mengabulkan doa mereka dengan mengirim sejenis burung besar seakan-akan leher unta. Maka burung-burung inilah yang akan menyambar bangkai-bangkai itu dan membawanya ke tempat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Setelah itu, turunlah hujan yang sangat lebat seakan-akan mencuci permukaan bumi sehingga hilang segala sisa-sisa kotoran yang ada di tanah. Sebagai penutup, saya akhiri dengan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampailah matahari terbit dari barat atau dari tempat terbenamnya. Ketika manusia melihatnya, semua yang ada di bumi pun beriman.
Ketika itu, tibanya waktu tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang yang belum beriman sebelumnya atau tidak berusaha mengerjakan kebaikan terhadap imannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.